بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال: أحدكما لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحها الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه. فتصرفا متفق عليه. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, menceritakan berlaku di kalangan umat zaman dahulu, umat Nabi zaman dahulu. Seorang telah membeli tanah daripada seorang yang lain. Lalu dia yang membeli tanah mendapati di dalam tanah itu ada tempayan yang berisi emas. Lalu berkatalah ia kepada yang menjual tanah. Lalu berkatalah yang membeli tanah itu kepada yang menjualnya: ambillah emasmu. Lalu berkata yang dibeli daripadanya tanah itu, yang membelinya: aku tidak membeli emas, aku membeli tanah sahaja. Ambillah, aku membeli tanah sahaja. Lalu keduanya berpalah, tak boleh ambil emas. Lalu mereka mencari seorang menjadi hakim. Lalu yang menjadi hakim bertanya: adakah kamu ada anak? Yang seorang berkata: saya ada anak lelaki. Yang seorang berkata: saya ada anak perempuan. Kata yang menghakimkan: kahwinkan kedua-duanya, anak lelaki dan perempuan itu, dan belanjakan untuk keduanya. Lalu mereka mengendalikan urusan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menghuraikan makna waraq. Apa makna waraq? Selalu kita mengaji kitab tasawuf sebut waraq. Setengah orang kita waraq ni pegang wasbah, dak dengar wasbah je. Kalau ada orang kau acak bilang wasbah, jalan tunduk je, dak dari orang tu waraq. Nampak rajin je. Mana waraq ni mereka yang ikhlas, yang berhadap kepada Allah Ta'ala, tak berebut harta dunia. Ini waraq, kena faham. Di mana hadis ni mengajar sifat waraq yang berlaku di zaman umat zaman dahulu, di mana seorang dia boleh tanya daripada kawan dia. Setelah dia menguruh tanah, dia gali-gali nak tanam, jumpa payang. Dalam payang tu ada emas. Lalu dia berjumpa dengan tuan tanah. Aku temu payang dalam tanahmu. Aku beli tanah je, aku tak beli payang ni. Emas ni ambil kamu. Tuan tanah tu kata: dok, aku jual sekali payang lah, ambil mu lah kemah. Tak mau. Aku beli tanah je. Dia kata: dok, aku jual semua sekali. Balah. Kalau kita ni bakali buku buat balik senyak sunyi selalu. Ini makna waraq. Ini waraq yang kita kena faham. Waraq ni bukan mudah. Jangan cakap saja waraq. Bukan satu sifat yang mudah. Mereka yang dikurnia dia dan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena mujahadah. Mujahadatun nafs. Lawan hawa nafsu sehingga tidak tomok dalam perkara dunia. Khususnya dalam perkara harta dan kedudukan. Ini makna waraq. Mereka balah tak mau ambil harta ini. Berkelahi di antara dua orang ini. Kalau begitu kita cari daripada mana hakim.
yang mengendalikan. Lalu Tok Akin tu tanya, mu ada anak? Ada, anak lelaki. Ni ada anak puan. Biar kahwin, mu besang dua ni. Mu besang dua ni, mak tu beri gatok dua ni. Ini adalah syariat Nabi di zaman dahulu. Adapun syariat kita lain. Syariat kita sekiranya barang yang ditemui itu adalah rikas. Rikas, barang lama, barang yang terpendam. Ternyata barang zaman dulu tak tahu tuan dia. Maka hukum rikas, iaitulah dibahagi 5. 1/5 dia beri kepada umum. Kepada fakir, miskin, dikendalikan mengikut khumus. Orang memerlukan pertolongan, 4/5 lagi untuk orang bertemu. Ini mengikut syariat kita. Kalau sekiranya barang tu barang baru, bukan barang zaman dulu, maka kena isytihar selama setahun. Siapa dia barang ni, barang siapa dia, jangan beritahu sifat-sifat dia. Jumlah dia jangan beritahu. Ini hukum barang hilang. Umumkan dalam masa setahun. Bila tak ada lagi orang bertemu dengannya, maka dia boleh guna duit itu. Boleh guna duit itu. Kalau temu kena gantilah. Ataupun diberi kepada Baitul Mal, kepada umum, boleh juga, tidak menjadi salah. Bahkan dibenarkan kepadanya menggunakan barang itu. Itu dalam perkara barang yang tak bergerak. Adapun dalam barang yang bergerak, binatang ternakan, maka Nabi SAW menyatakan, kalau kamu berjumpa dengan kambing yang tidak ada tuan, kambing yang tak ada tuan, ayam kau kecil lagi, titik makin kecil lagi, kambing yang tak ada tuan, maka bila tak berjumpa tuan dia, sembelih, kamu boleh makan kambing, boleh guna barang-barang itu. Kalau tuan dia ada, gatilah. Kalau mampu gati, tak mampu gati, nak macam mana? Dihalalkan. Sekiranya berjumpa dengan unta yang hilang, binatang yang gagah, yang kuat, yang boleh menjaga diri dia, jangan ambil. Tak boleh ambil. Sebab kita khubah lah. Ada khubah yang hilang, lepas. Tak boleh ambil. Boleh jadi tuang dia berjumpa dan seumpamanya. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman membenarkan unta yang hilang dia ambil juga. Kerana zaman Sayyidina Uthman, manusia sudah hilang amanahnya, sudah lemah amanahnya. Daripada dia ambil oleh orang yang tak bertanggungjawab, baik dia ambil oleh mereka yang bertanggungjawab. Sama ada dia nak bela ke, dia nak ambil asli untuk dia, ataupun dia nak sembelih, nak makan ke, diizinkan kepadanya oleh syarak. Itu mengikut ijtihad Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Diizinkan oleh syarak. Kalau binatang tu binatang besar. Begitulah kalau barang yang tak tahan taruh, macam ikan, ikan jatuh ataupun orang tinggal ikan, tak tahu sebab dia tuang dia daging, dah kan nak elang setahun, jawab dia berulak dari ikan tu habislah. Maka setelah nyata tidak ada tuannya, diizinkan oleh syarak. Kalau tuang dia cari lepas pada tu, maka ganti, ataupun tuang dia halal. Kalau tuang tu rezeki bahasa, tuang dia halal. Halal. Dibenarkan, tidak menjadi salah mengikut hukum syarak. Itu mengikut syariat kita. Apa yang disebut di sini ialah mengikut syariat Nabi zaman dahulu. Itulah maka diselesaikan dengan cara yang begitu rupa. Seterusnya hadis yang